Ya, biasa dengar ya. Baik, kalau biasa dengar, senang, alhamdulillah. Satu hari Uwais sedang duduk di Qaran, satu daerah nun di Yaman. Ya, di Yaman. Kemudian datang seorang berlari kepada Uwais dan berkata kepada Uwais dalam keadaan tercungap-cungap, ya, dalam keadaan tercungap-cungap. Sekejap. Sekejap. Dia masuk. Sekejap ya. Ya. Okey. Baik. Boleh insya-Allah ya. Ha? Ada semut? Hati-hati ada semut. Okey. Okey. Ada tempat duduk, boleh duduk sekejap. InsyaAllah saya cuba macam biasalah. Bila kita macam ni, saya cuba seminima mungkin masa kita. Baik, di mana tadi? Kita di mana? Uwais di mana? Yaman dengan sini jauh tak? Alhamdulillah. Ya. Baik. Dan dia dalam keadaan sahabat yang bagi tahu tu, sahabat Uwais itu yang memberitahu kepada dia, wahai Uwais, tahukah kamu apa yang berlaku kepada Rasulullah? Tahukah kamu apa yang berlaku pada Rasulullah? Uwais bila sebut nama Rasulullah, dia terus akan beri 100% perhatian dia. Sebab pada dia, semua benda selain daripada Allah dan Rasul itu kecil. Maka bila orang bagi tahu adakah kamu tahu apa yang berlaku pada Rasulullah? Maka tanpa Uwais perlu menjawab, orang tu kata, Rasulullah telah mengalami sesuatu tekanan yang sangat dahsyat di Uhud sehingga patah, sehingga pin baju besi telah meradak rahang Nabi dan telah tercungkil geraham Nabi, dan pada ketika itu telah pecah topi besi Nabi dan kemudian darah mengalir dan seluruh baju Nabi lencun dengan darah merah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berita dia. Semua yang dikasih slide tolong jangan buat, dengar saja. Uwais Al-Qarani spontan dia ambil batu yang ada di hadapan dia. Apa dia buat? Dia hentakkan batu tersebut tepat pada mulutnya sampai berhamburan darah merah. Dihentak sekali sampai berhamburan darah merah. Dan orang berkata, apa yang engkau buat wahai Uwais? Apa kata Uwais? Aku hanya nak rasa sedikit apa yang dirasai oleh Rasulullah. Aku hanya nak rasa sedikit apa yang dirasai oleh Rasulullah. Rasulullah tak suruh buat macam ni tuan-tuan. Jangan nanti buat, please faham ya. Kita cerita tentang makam orang berbeza-beza. Sebab tu saya katakan bahawa bila kita berada di sini, wahai Allah, boleh tak pinjamkan hati kami, hati Uwais Al-Qarani. Sebab hati kami kelihatan begitu kotor, tak rasa apa pun. Walaupun kita tahu di sinilah tempatnya Rasulullah didesak, berundur dan sampai tuan-tuan tengok atas bukit tu. Ada satu kawasan yang kelihatan disimin. Rasulullah berundur sedikit demi sedikit bersama para sahabat. Dan dalam keadaan inilah yang kita katakan ketika itu gugur dan jatuhnya seorang sahabat, jatuh terhempas, Mus'ab bin Umair. Inilah kawasan dia. Inilah kawasannya gugur Mus'ab bin Umair. Dan kemudian sahabat dan Nabi memanjat bukit tersebut. Kita boleh bayang sehingga dikatakan bahawa dulu orang masih bau darah, tetapi darah Nabi itu berbau harum. Dan orang dapat, dan sebab itulah kemudian mereka palam. Sebab mungkin orang-orang kita ni ada yang di kalangannya berlebih-lebihan apabila mereka naik dan mereka membuat sesuatu benda yang tak baik. Tetapi semua yang saya kasih sekalian,
Kita belajar satu benda ya, kita belajar bahawa Nabi apabila nak membangunkan agama tak sama macam kita mengamalkan agama. Santai, rehat, mengambil faedah daripada agama, yang untung kita ambil, yang tak best kita tolak. Sifat itu sifat siapa sebenarnya? Apabila begitu kita dengar sifatnya. Agama ni, ya Allah gambarkan surah Baqarah lagi. Seperti petir, yang kemudian ada cahaya, kemudian berjalan, kemudian petir menutup telinga mereka. Itu sifat siapa Allah ceritakan? Sifat orang-orang munafik. Sebab tu kita takut kita ni dalam agama Islam ni yang best kita ambil. Yang tak best kita tolak. Yang kita rasa ada untung untuk kita, untuk family kita ambil. Kita rasa ada untung untuk bisnes kita ambil. Ada untung untuk aku ambil. Tetapi ada benda yang kita rasa, kalau aku buat benda ni lah macam rugi lah, macam tak best lah. Best tak best pada kita bukan pada Allah. Baik, semua yang saya kasih kat sini, mari kita tengok. Kita bayang tadi Ustaz Zuhaili kata kita bayangkan. Tapi saya katakan tadi bahawa nampaknya hati kita tak begitu kuat untuk dapat lihat benda ini. Sebab kita tak rasa apa pun. Walaupun kita dengar para sahabat bunyi pedang yang mereka membela Nabi SAW. Seorang muslimah sahabiyah. Seluruh tubuhnya, belakangnya dipenuhi dengan panah dan tombak. Hanya kerana tak nak supaya panah dan tombak tersebut kena pada Nabi SAW. Kita kena pisau sedikit pun kita rasa Masya Allah. Ya, ialah MC lah kan. Cuba bayang, siapkan dirinya untuk supaya jangan kena pada Nabi. Dan itulah semua sahabat Nabi, daripada Sayyidina Abu Bakar, daripada Sayyidina Umar, daripada Sayyidina Ali, yang mengepung Nabi SAW dan tekanan makin teruk dan sampai ke atas. Dan bila sampai ke atas sana, dan orang Quraisy mereka tak boleh hampir sebab mereka tahu bila berada di atas dan di bawah, mereka di bawah tidak kuat. Dan sebab itulah pada ketika itu mereka menunggu sebelum akhirnya mereka terpaksa meninggalkan, walaupun mereka tak boleh membunuh Rasulullah SAW. Semua yang saya kasih sekalian, boleh tak kita selawat? Tapi kali ini kita selawat, kita nampak darah Nabi yang mengalir. Dan tengok bukit sana, lihat Rasulullah bersama dengan para sahabat. Baju yang dipakai oleh Nabi basah macam kita basah dengan peluh, tetapi Nabi basah dengan darah. Jadikanlah ya Allah pada hari ini, jadikanlah ya Allah pada hari ini kami berselawat, selawat yang paling mahal harganya. Tadi kita baru lalu masjid apa tu? Sajadah, Masjid Syukur, Masjid Abu Dharul Ghifari. Yang Nabi bersyukur sebab siapa selawat sekali, Allah ulang selawat padanya banyak kali. Jadi mari sama-sama kita selawat pada Nabi. Dan saya nak minta betul-betul ini kita punya me time. Walaupun kita ramai, tapi tolong delete orang lain, tinggal hanya kita dan Allah dan Rasulullah yang di hadapan kita. Dan kita selawat sama-sama insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua yang dikasihi sekalian, marilah kita ambil masa sekejap, kita bersama di sini, dan kita tahu bahawa kita bersama dengan mereka-mereka yang berjuang dengan Rasulullah, yang kemudian wa minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir. Ada di kalangan mereka yang telah mendahului dan ada mereka yang menunggu-nunggu untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan mereka itu syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita mengambil dan belajar daripada gulungan sahabat-sahabat Nabi yang semalam kita telah tengok, dan saya minta pengajian dan pengkajian terhadap sahabat Nabi itu berterusan.
Jangan hanya berhenti di sini. Kita pijak bumi ini, tetapi pengajarannya kita letak dalam hati supaya pengajaran itu kekal bersama dengan kita sampai bila-bila. Kita minta, Masya Allah, pengajaran terhadap cinta sahabat kepada Nabi. Ya, tolong letak dan tanya pada diri kita, sejauh mana kita ada perasaan cinta, kasih sayang kepada para sahabat. Sejauh mana kita rasa nak ikut akhlak Nabi. Ya, cinta satu, yang kedua ikut akhlak. Ya, salah satu benda yang saya nak sebut juga, walaupun ya dalam kisah kecil saja. Ketika tentera Khalid Al-Walid naik ke Jabal Ainain, Jabal Rumah tersebut, pada ketika itu sahabat jadi kucak-kacir, ya, sebab sahabat dia telah pergi ke sana. Ya, di sini kubu Nabi. Ya, Nabi berkubu di belakang dan tentera berada di hadapan. Bila tentera Quraisy tewas, maka sahabat mengejar ke arah sana. Dan Khalid Al-Walid mendapati tentera turun dan mereka naik menguasai bukit tersebut. Saya nak cerita satu benda. Ketika Nabi berada dalam keadaan itu dan musuh mengambil ruang di atas bukit tersebut, dan ketika itu barulah tentera Islam yang mengejar orang Quraisy, dia tahu bahawa mereka dalam keadaan terperangkap. Di hadapan musuh, di belakang adalah juga musuh. Dan Nabi berpisah dengan mereka. Mereka terpisah daripada Nabi. Dan pada saat itu semua yang dikasih sekalian, sebab tu wanita tu penting sangat dalam perjuangan. Wanita inilah yang Nabi letak dalam gulungan ghilab disebut. Gulungan yang berada di bahagian belakang untuk memberi bantuan air dan merawat mereka yang luka. Saat melihat begitu gawat wanita, tetapi mereka jadi seorang yang mereka sangat kuat jiwa mereka. Mereka terus cari di mana Rasulullah. Mereka menyerbu kepada di mana Nabi SAW. Mereka mencari di mana panji-panji yang dipegang oleh para sahabat yang telah jatuh untuk mereka bangunkan dan kibarkan. Dan mereka bertempik dan berkata, kembalilah wahai tentera Islam, janganlah kamu berpecah. Saya nak bawa satu benda saja. Sebab kita dengar tentang Nabi, kita tengok darah Nabi, kita baru darah manusia dan para sahabat di sini yang tumpah satu demi satu. Ketika tentera musuh mengambil ruang dan mereka melepaskan panah dan Nabi jatuh pada satu lubang pada ketika itu. Dan ketika Nabi bangun, ini cerita para sahabiyah. Ketika Nabi bangun dan sahabat wanita datang kepada Nabi, semua yang dikasih sekalian, apa yang pertama Nabi lakukan? Ketika darah sedang mengalir, apakah pertama yang Nabi lakukan? Ketika tentera musuh dalam keadaan gawat nak menguasai keadaan, apa yang pertama Nabi lakukan? Ketika Nabi bangun dan kami datang kepada Nabi, kata sahabiyah, satu benda yang kami takkan lupa sampai kami mati adalah Rasulullah bangun dan Rasulullah memberikan senyuman yang paling manis kepada kami. Rasulullah bangun dan Rasulullah memberikan senyuman yang paling manis kepada kami. Kenapa semua yang dikasih sekalian? Sebab Nabi sedang ajar akhlak. Senyum adalah akhlak yang paling mudah. Tapi berapa ramai orang tak nak ikut akhlak Nabi. Nabi ajar bukan ketika kita sedang rehat-rehat, kita bukan sedang berada di masjid, kita bukan sedang berjalan, tetapi Nabi mengajar ketika darah merah Nabi sedang mengalir. Nabi tak cerita, mana orang atas bukit aku dah pesan jangan turun walaupun kalian melihat di bawah sahabat-sahabat kalian dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Nabi dah sebut kepada mereka dalam wasiat. Nabi tak cakap, itulah aku dah cakap pada kamu, aku dah mengajak kamu dan aku Nabi bagi tahu bahawa alangkah baik kalau kita berperang dalam kota Madinah sebab kekuatan kita lebih banyak dengan bekalan kita yang banyak berbanding dengan mereka yang datang bekalan yang sedikit, mereka akan tewas. Tetapi mereka nak berperang di luar. Adakah itu diungkit oleh Nabi? Nabi tak ungkit. Tetapi Nabi boleh memberikan senyuman yang paling manis. Apa dia? Sebab Nabi sedang ajar kita. Bukan dengan kuliah macam ni. Tetapi Nabi ajar dengan seluruh kelakuan Nabi walau apa kondisi keadaan. Supaya akhlak mulia tetap kita pertahankan. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Dan mereka mengeluarkan buah. Ya, kita harap diri kita ni mengeluarkan buah sepanjang masa dengan izin Tuhannya.
Bukan ada masa baik, ada masa perangai baik, ada masa perangai tak baik. Ada masa aku boleh maaf, ada masa aku tak boleh maaf. Ada masa aku nak mesra, ada masa aku tak mesra. Semua yang saya kasih sekalian, kita dapati itulah Nabi. Dan semalam saya sebut hadis dan saya ulang sekali lagi, kata Nabi apa dia? Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Kata Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad, orang yang paling aku sayang di kalangan kamu, kata Nabi. Mana di kalangan kita, Nabi boleh tunjuk siapa yang Nabi paling sayang. Siapa kata Nabi? Nabi tak kata orang paling alim. Nabi tak kata orang paling kuat tahajud. Nabi tak kata orang paling itu ini. Tapi Nabi kata siapa di kalangan kamu yang paling mulia akhlak dia. Sebab tu saya lihat. Sebab kami lihat sejarah, kami cetak dalam kepala sebagai ingatan, sebagai kukuhnya perjuangan Nabi. Tetapi apa yang berlaku dalam hidup kami selepas daripada ini, maka kami nak menjadi seorang yang akhlak yang mulia. Kerana akhlak mulia lah semua yang dikasihkan. Masih ingat masjid apa tu? Ijabah. Apa Nabi minta? Apa yang Nabi tak dapat? Perpecahan. Dengan akhlak lah saja insya-Allah yang berlaku pada kita, perpecahan dapat kita tampung bersama-sama insya-Allah. Mari kita sama-sama menadah tangan dan berdoa pada Allah di tempat yang baik ini ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Perjalanan ini ada mula dan ada akhir, dan akhir kehidupan kami nanti biarlah dalam keadaan baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد الحامدين، حمد الشاكرين، حمد الذاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك يا الله، سبحانك يا رحمن، سبحانك يا رحيم، سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها إنك أنت خير الوارثين. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا، ويسر به أمورنا، وعظم به أجورنا، وحسن به أخلاقنا، ووسع به أرزاقنا، وأشفي به أمراضنا، ونور به قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, janganlah kami saat berada di tempat ini ya Allah yang sedang membawa dosa yang tersangat banyak, melainkan ya Allah Engkau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami bersaksi bahawa sesungguhnya Rasulullah itu qad ballaghtar risalah wa addaital amanah wa nasahta ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadik. Ya Allah, Nabi dan para sahabat telah membuktikan kepadamu ya Allah, mereka telah berjuang dengan seluruh daya dan upaya, bukan kerana untuk hidup mereka ya Allah, tetapi agar kami pada hari ini dapat mengecap manisnya nikmat Islam itu dan iman itu ya Allah. Maka wahai Allah, tolonglah ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami sejak kami akil balik ya Allah. Dosa-dosa yang besar kami lakukan ya Allah. Dosa-dosa kecil yang kami lakukan ya Allah. Dosa-dosa yang kami sengaja lakukan ya Allah. Dosa-dosa yang kami tidak sengaja lakukan ya Allah. Dosa-dosa yang kami ingat ya Allah. Dosa-dosa yang kami lupa ya Allah. Dosa kami terhadap mak dan ayah kami ya Allah. Dosa kami terhadap pasangan kami ya Allah. Dosa kami terhadap anak-anak kami ya Allah. Dosa kami terhadap sahabat kami ya Allah. Wahai Allah, seandainya Engkau bertanya tentang banyaknya dosa kami ya Allah, sesungguhnya pasir-pasir yang ada di medan Uhud ini, dosa kami lebih banyak ya Allah. Seandainya Engkau bertanya kepada kami tentang beratnya dosa yang kami lakukan, gunung Uhud itu ringan berbanding dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah,
kami datang ke sini ya Allah untuk diampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Kerana hanya saat kami diampun dosa kami, barulah kami akan berada di belakang saf Rasulullah. Ya Allah, kami tak tahu nanti saat kami dibangunkan di hari akhirat, adakah kami berdiri di belakang Rasulullah dan para sahabat, ataupun kami berdiri di belakang para mereka yang derhaka pada Engkau ya Allah. Maka ya Allah, kukuhkanlah kaki kami ya Allah. Thabbit aqdamana ya Allah. Kukuhkanlah hati kami dan kaki kami di atas iman ya Allah. Kekalkanlah kami berada dalam nikmat iman ya Allah. Jadikanlah kami hidup sebagai seorang mukmin ya Allah, melakukan amal terbaik sebagai seorang muhsin ya Allah, dan nilailah kami sebagai seorang muttaqin ya Allah. Allahumma ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami datang daripada jauh ya Allah. Ji'na min ba'idin ya Allah. Kami datang ke sini semata-mata ya Allah untuk mencari kasih-Mu ya Allah, mendapat mengecap kasih sayang daripadamu ya Allah. Maka berilah kasih sayang pada setiap yang menadah tangan pada saat ini ya Allah, dengan sayang yang sempurna daripadamu ya Allah. Dengan Engkau berikan kepada kami hidayah ya Allah. Berikanlah kami semangat untuk kami menerima ilmu yang berterusan ya Allah. Kuatkanlah hati kami untuk melakukan mujahadah. Allahumma ya Hannan, ya Mannan, kami mendadah tangan untuk berdoa kepadamu ya Allah, agar segala kebaikan yang Engkau pernah berikan kepada golongan syuhada, Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, apa rezeki yang baik Engkau berikan kepada mereka, Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kami mencintai dan menyayangi Rasul kekasih-Mu ya Allah. Wahai Allah, rezekikanlah kami untuk mendapat syafaat Nabi-Mu di hari akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kami untuk mendapat syafaat Rasul-Mu ya Allah di hari akhirat nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, kami menadah tangan di bumi yang menyaksikan darah Nabi telah tumpah ya Allah. Dan pada saat menadah darah tersebut, dan ada di kalangan para sahabat berkata, wahai Rasulullah, ucaplah laknat kepada orang Quraisy yang telah menyakiti Engkau ya Rasulullah. Ketika darah Nabi berkocak dalam tapak tangan para sahabat, Nabi menoleh dan berkata, aku tidak diutus oleh Allah untuk memberi laknat kepada sesiapa pun, tetapi aku diutus oleh Allah untuk memberi rahmat. Ya Allah, dapatkanlah rahmat Nabi kepada kami ya Allah. Ya Allah, dengan darah Nabi yang berkocak itu ya Allah, berilah rahmat kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Satukan hati dengan kami, dengan pasangan kami, dengan ikatan yang sebenar ya Allah. Setiap hari yang kami lalui, tambahkanlah kasih sayang ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami janganlah jauh mereka dengan hati-hati kami ya Allah. Jadikanlah mereka penyejuk mata ya Allah. Wahai Allah, berilah rezeki yang halal, Engkau redha pada setiap kami melakukan kerja dan amal seharian setelah kami pulang nanti ya Allah. Jangan masuk walau sebesar zarrah rezeki yang haram buat kami ya Allah, kerana itulah racun yang akan merosakkan kami dan anak-anak dan keluarga kami yang kami sayang. Rabbana, tolonglah kami, tuliskanlah setiap nama yang menadah tangan pada saat ini ya Allah, namanya telah tertulis dalam daftar ahli syurga-Mu ya Allah. Jangan ada walau seorang di kalangan kami yang berdiri pada hari ini ya Allah, yang menadah tangan pada waktu ini ya Allah, namanya terpahat di pintu neraka Jahannam. Kami bertempik untuk menyebut kepadamu ya Allah. Kami takkan mampu untuk dibakar. Masa mungkin Nabi menyebutkan hanya satu bara diletakkan di bawah telapak kaki seorang manusia, menggelegak serta merta otak-otak mereka kerana terlampau panasnya api tersebut. Wahai Allah, kami tak mampu untuk menahan panasnya matahari, bagaimana mungkin kami nak mampu menahan panasnya neraka Jahannam. Wahai Allah, jagalah kami di dunia, jagalah kami di hari akhirat, masukkanlah kami dalam syurga. Tolonglah kami ya Allah nanti saat kami tak boleh nadah tangan sebegini ya Allah, kerana kami telah berada dibungkus dalam kain kafan ya Allah. Untuk saat itu tolonglah ya Allah, angkatlah darjat kami dan tutuplah aib kami ya Allah. Saat kami dimasukkan dalam bumi yang sempit ya Allah, lapangkanlah buat kami ya Allah. Saat ditambus tanah ya Allah, pada saat itu jangan gelap, tetapi cahayakanlah kami ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah semua amal soleh yang kami lakukan, terutama kami berdoa pada saat ini, waktu ini ya Allah, menjadi teman terbaik, yang paling harum, yang paling kacak, yang akan menemani kami ya Allah di sana. Wahai Tuhan kami, dengarlah permohonan kami ini ya Allah. Wahai Tuhan kami, dengarkanlah permohonan kami ini ya Allah. Wahai Tuhan kami, dengarlah permohonan kami ini ya Allah. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, berilah rezeki yang baik, dan jadikanlah semua amal yang kami laku diterima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dengan doa tersebut saya kira insya-Allah kita akan perlahan-lahan mengundur diri dan ambil masa, saya kira ambil me time betul-betul, hadapkan ke sana
dan recall balik semua sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah tuan-puan. Tapi sebelum tuan-puan, sekejap je. Nanti bila kita ke coaster kita semula, kalau tuan-puan perasan dekat sebelah kiri kita, okey, ada macam satu dia tutup dengan apa? Papan tanda dan sebagainya. Okey, ini sedikit ringkasan sebelum kita sambung ke tempat seterusnya insya-Allah. Di situ adalah tempat di mana Nabi SAW dengan para sahabat solat Zuhur selepas daripada peperangan Uhud, dan sebelum Nabi SAW nak kembali semula ke Madinah Al-Munawwarah. Allah. Selepas peperangan Uhud, Nabi dengan para sahabat solat di kawasan itu